Saya di hari raya pertama mengupas hampir 6 minggu perlawanan Liga Super bekas pemain Selangor, Perak dan juga Sabah Asmawi Bakiri. Mungkin Asmawi, apa khabar? Okey, baik Fina. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Asmawi. Okey, turut bersama dengan kita pada hari ini dari Alostar bekas jurulatih double treble bersama dengan pasukan Kedah Azrai Kor. Coach, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Coach, sehat? Alhamdulillah. Okey, kita terus kepada soalan lah ya, berkenaan dengan prestasi pasukan dalam tempoh 6 perlawanan sebelum bermulanya sambutan perayaan. Jadi mungkin kita boleh recap sikit apakah yang boleh kita simpulkan daripada perlawanan yang telah pun berlangsung ya. Jadi saya nak bertanyalah berkenaan dengan untuk 6 pasukan teratas Liga Super setakat ini, pada Asmawi lah, pasukan mana yang boleh kita katakan sebagai surprise package? Mungkin JDT boleh kita letak tepi dulu. Kita tahu pasukan itu berada pada tahap tersendiri, tetapi baki daripada 5 pasukan yang lain. Okey, menarik Fina sebab ya kita pun tahu perjalanan baru melibatkan 6 perlawanan ke semua. Ada yang main 5, ada main 4 termasuk JDT. Okey, kalau Fina cakap tolak JDT, saya lebih tertarik kepada pasukan seperti Sabah, Kedah, Negeri Sembilan dengan of course Selangor dan KL lah dalam ranking yang keempat, kedua hingga ke-6 Kalau kita lihat betul, ini satu perkara yang dia akan rotate merebut posisi itu sebab kalau kita ambil kira perjalanan baru 6, 5, so ada tim yang konsisten menang-menang, ada konsisten tim yang kalah, seri semua. So kat situ yang lebih menarik kita akan lihat kedudukan ini kejar mengejar untuk yang setakat ni. Okey, Coach Azrai. Ya, saya. Pada jangkaan coach lah, pasukan mana yang mungkin boleh kita berikan perhatian lah untuk setakat ini coach? Setakat ni kita tengok bagi saya yang surprise package yang paling ini, walaupun musim pertama dalam Liga Super kita nampak Negeri Sembilan ada kekuatan tersendiri dan elemen surprise kerapnya dalam game berlaku dan sebagainya lah. Kalau kita tengok, dan yang menarik sekali macam Mawi beritahu tadi, Liga masih lagi terbuka walaupun masa banyak tim taklah kata 100% win all the while, menang kalah dan sebagainya. So bagi saya untuk musim ini aku start di mana masing-masing mencari tempat untuk mencapai tempat kedudukan yang lebih mantap. Okey, kalau ada yang teratas adalah yang bawah kan. Jadi kita pun nak tahu jugalah dalam tempoh aksi yang sudah pun berlaku ni dah berlangsung ni, ada pasukan yang kita rasa macam kenapa season lepas diorang perform well tapi musim ni nampak macam sedikit goyang. Jadi Mawi, untuk bottom 6 Liga Super, apa yang menjadi punca? Mungkin Mawi boleh pilih 1-2 pasukan yang Mawi rasa macam terlalu obvious dengan diorang punya prestasi. Okey, kalau Fina tegur tu, saya lebih tertarik kepada pasukan Penang sendiri. Agak terkejut kerana konsisten tahun lepas, ada quality player, ada pemain yang boleh membantu pasukan duduk dekat standing 1, 2, 3 sepatutnya pada tahun ini. Tapi tengok mereka di tangga ke-12 ketika ini. Agak mengejutkan, 2 kali kalah pada perlawanan terakhir tempoh hari. Sebenarnya saya sambung, Pahang. Saya sambung tolak Terengganu. Terengganu ni dia baru start for dia punya start game. Jadi saya tak berapa melihat, tapi baru 4 game, kedudukan 2 kali menang, 2 kali kalah, menampakkan bahawa masih lagi mencari rentak. Nabuzi tengah menyusun pemain, mengatur pemain bawa masuk untuk membantu tim untuk mengejar kedudukan terbaik dalam liga nanti. Coach Azrai, mungkin sedikit pendapatlah daripada coach apabila ada istilah diberikan cuti kepada Thomas Truka sebelum perayaan baru-baru ni. Mungkin coach ada pendapat coach yang tersendiri? Sudah tentunya lah liga kita ni mengata tak kering daripada insiden-insiden coach direhatkan. Kalau kita tengok liga luar negara ni, kalau coach tu tak perform memang kena sack terus. Kita sini ni lebih prihatin lah kononnya. Direhatkan. Apa sekalipun saya setuju dengan Mawi tadi pada pasukan Pulau Pinang begitu menyelah pada last season. Tiba-tiba tahun ni kita tengok begitu long life sekali bagi saya lah pengalaman based on kita perhatian tu, saya rasanya ada masalah pendalaman mungkin.
dan juga penghijaran sebilangan pemain. Kalau kita tengok dalam pasukan Penang tu, sebilangan pemain telah berhijrah ke Kedah, dia punya first 11 dan sebagainya. Dan masalah injury juga menghantui pasukan. So yang lain tu kita nampak masih lagi bottom 6 tu mencari retak, macam Sarawak masih lagi tak konsisten. Yang paling saya heran sekali adalah Melaka dengan pemain-pemain yang ternama tapi tak dapat perform. Lagi-laginya orang kata Efadayu ada di situ dan Andriano dan sebagainya, pemain yang kualiti tapi masih lagi mencari retak. Pahang macam Mawi bagi tahu tadi, setuju juga, masih mencari retak, dan Terengganu juga. Walaupun main 4 kali saja, kita tengok masih lagi mencari dia punya konsistensi. Dan yang kita nampak PJ City, sekurang-kurangnya dalam musim ini kita nampak ada kelainan sikit dengan kebangkitan Darren Lock dengan dia punya prestasi dan sebagainya. Itulah apa yang saya nampak dalam bottom 6 punya performance. Tapi memang saya setuju sangat dengan apa yang Mawi beritahu tadi. Ya. Begitu terkejut dengan prestasi Penang pada musim ini. Ya, selepas Aidilfitri akan bersambung semula saingan. Apakah jangkaan daripada Mawi sendiri berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan oleh pasukan-pasukan yang berada pada kedudukan yang mungkin kita boleh question ni? Apa yang perlu mereka lakukan untuk back on track? Okey, kalau lepas Hari Raya ni kita kena lihat balik, mereka perlu menyusun balik, membentuk balik pasukan, mendapatkan pemain yang terbaik, kerana selalunya Fina, bila nak kejar balik the break time ni is kedudukan poin tu. Takut nanti tak cukup, dia akan jadi tak cukup dari segi nanti ada poin dekat situ, main tempat lawan, main tempat sendiri, kemudian jaringan tu akan diambil kira dengan bolos. Kalau saya tambah sikit Fina, apa yang Fina sebenarnya nak rumuskan, yang saya nak rumuskan di sini, kedudukan semua 12 pasukan ni semua ada bawa cara berlainan yang berbeza pada 6 perlawanan ni. Contoh yang saya ambil kira, saya terkejut, kita balik soalan pertama Fina tadi, Negeri Sembilan. 6 perlawanan, tim yang belum kalah lagi, dia Negeri Sembilan dan JDT. Itu yang menarik perhatian saya. Yang tak menarik lagi tu, Penang tak menang lagi daripada 6 perlawanan. Dia tak menang lagi satu game pun. Dan tertarik lagi saya, mungkin sedikit saya nak tambah, faktor dari segi 6 perlawanan ini, hanya statistik yang keluar ni dekat sini yang begitu menarik pada pandangan saya ialah jaringan gol yang ada pada pasukan JDT dengan pasukan Selangor yang ada 12 gol. Kemudian JDT 1 bolos untuk 4 perlawanan. Yang paling banyak bolos, agak terkejut sikit dalam posisi itu Kedah, KL City dan pasukan Sarawak. Saya rasa kalau Fina nak relatekan balik dengan apa break berlaku daripada nak sambut lepas Aidilfitri punya game ni, mereka perlu mengenal pasti balik kelemahan dan kelebihan itu untuk konsisten. Ya. Saya tertarik juga untuk bertanyakan soalan ini Mawi, kerana hanya tinggal beberapa hari saja lagi ataupun beberapa tempoh saja lagi window kedua akan dibuka. Jadi pada pandangan Mawi, pasukan mana yang perlu melewati perubahan pemain import ataupun perubahan melibatkan pemain-pemain yang lain nak sharpkan lagi corak permainan mereka yang paling ketara? Ya, okey. Kalau itu menarik sebab kalau pasukan mana Fina kata nak tengok, kita pun nak tengok kat mana ada perubahan tu berlaku. Of course kita tengok pada pasukan-pasukan yang terletak di tangga ke bawah lah, 6 ke bawah tu kerana kat situ kekurangannya pemain kualiti, mungkin ada faktor jurulatih pun nak direhatkan nanti. So dekat situ ada patut Opemindo ni pasukan-pasukan yang dalam keadaan tu membuat perubahan. Okey, kita ambil Melaka. Okey, mungkin kita ambil Penang, mungkin kalau berlaku perubahan tujuanlatih mereka agak tak bagus untuk pasukan kan. Dan untuk saya tambah sikit, mungkin sedikit Sarawak United perlu menambahkan bawa masuk lagi pemain. Sekali lagi Melaka untuk sebenarnya Melaka itu dah ada pemain, tapi dia perlu menggunakan pemain yang sedia ada tu dapat beraksi dalam pasukan balik. Itu je yang saya nampak. Dan untuk pasukan-pasukan lain, saya tak nampak lagi ada faktor pemain yang nak dibawa masuk. Melainkan kalau faktor sedikit pemain utama import tu ada mengalami kecederaan dan mereka boleh dapatkan pemain baru lah. Ya. Coach Azrai, mungkin ada 1-2 pertambahan Coach? Sama. Bagi saya, bagi Opemindo ni sudah tentunya tiap-tiap pasukan, saya rasa dia orang punya pengurusan barisan jurulatih dah tahu dah tepuk dada tanya selera based on tiap-tiap performance dalam tim, tiap-tiap game tu dia orang dah dapat nilai
Dan di antaranya sekarang ni di sosial media ni rata-rata komen-komen daripada penyokong, netizen dan sebagainya sudah tentunya setuju dengan Mawi dari pasukan Penang, Sarawak dan yang heran sekali saya bagi tahu tadi tim Melaka mempunyai pemain-pemain import yang track record yang bagus tapi tak mampu nak menjerlah. So cuma satu lagi lah based on pengalaman kita kan, open window selalunya memang kita looking for the better players to come in, tapi dalam keadaan sekarang ni dengan ekonomi yang tenat, banyak tim yang bayar gaji pun dah jadi masalah. Macam mana you nak tukar players? Apabila you nak bawa masuk player yang import yang baru tu, you memeluk yang lama tu, termination clause tu, you have to settle until dia habis dia punya season dan sebagainya. Dalam FIFA punya ruling dia tak ada kata dia tak perform, kita nak sack dia dan sebagainya. You nak sack, tak sack, look at the contract until when the contract is. So di situ dia memerlukan orang kata compensation, pampasan dan sebagainya, itu memang memeningkan. That's why musim awal tu, pre-season tu, masa kita tengah scout import players ke, local player pun tak kisahlah, betul-betul buat homework, betul-betul buat scouting, penilaian macam mana. Katalah kita nak buat masak tom yum, pastikan beli ramuan-ramuan nak buat tom yum, jangan pergi buat kari ayam punya ramuan nak buat tom yum. Ini masalahnya. Every season same thing happen. Betul tak? Betul. Setuju. Saya cukup terhibur sebenarnya apabila mendengar pernyataan terakhir daripada Coach Azrai tadi, kerana benda tu memang sepatutnya kita menilai daripada segi keseluruhan untuk membentuk sebuah pasukan yang cukup mantap. Jadi terima kasih untuk masa yang diluangkan Coach Azrai. Asmawi Bakiri, selamat Hari Raya sekali lagi. Ya, selamat Hari Raya Fina. Ya, dan Coach. Sama-sama kita, Mawi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Ya,